Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 insya-Allah akan membentangkan tajuk pengenalan kaedah kubra. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Siti Maisarah binti Muhammad Safari, Huda Hanani binti Azhar, Wan Nur Farahiyah binti Nordin dan juga Nur Syafiqah Fitrah binti Yusuf. Saya Wan Nur Farahiyah binti Nordin, I1720298, insya-Allah akan membentangkan serba sedikit pendahuluan ataupun huraian kaedah di bawah tajuk adat dijadikan hukum. Jadi sahabat-sahabat sekalian boleh rujuk buku pada muka surat 196. Okey, baik, kita masuk kepada huraian kaedah. Jadi apa yang kita nak bincangkan di bawah tajuk perbentangan pada malam ini adalah kita nak tahu mengenai uruf ataupun adat kebiasaan tu boleh dijadikan sebagai sumber hukum ataupun tidak. Maka selain daripada korang rujuk slide, korang juga boleh rujuk buku seperti muka surat yang telah saya sebutkan tadi. Baik, huraian kaedah ni dia cakap adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat dalam menentukan hukum. Jadi uruf ataupun adat ni dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Ini kerana ulama menetapkan bahawa uruf dan adat kebiasaan merupakan salah satu daripada sumber hukum. Ulama cakap uruf dan juga adat kebiasaan ni adalah salah satu sumber dalam menentukan hukum. Tetapi dalam kurungan tu saya ada letak dalam keadaan ketiadaan nas. Maksudnya kalau dalam satu situasi kita ada masalah tapi tak ada nas berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi kita boleh jadikan uruf ataupun adat kebiasaan itu sebagai sumber hukum. But jika uruf atau adat kebiasaan tu dia bercanggah dengan syarak ataupun bercanggah dengan nas, maka automatically uruf ataupun adat kebiasaan tadi akan ditolak daripada menjadi salah satu sumber hukum. Okey. So nak jadikan uruf itu sebagai salah satu sumber hukum, dia tak boleh nak bercanggah ataupun tak boleh nak bercanggah. Yes, tak boleh nak bercanggah dengan nas ataupun tak boleh nak bercanggah dengan syarak lah. Kalau bercanggah, maka automatically ianya akan ditolak. Kita masuk kepada kaitan kaedah juga pada muka surat 196. Okay, baik, kalau tengok pada kaedah A, dia kata kullu da'wa yakdhibu hal uruf wa tanfi hal adah fa innaha marfudatun ghairu masmu'ah. Okay, maksud dia apa? Maksud kalian boleh baca iaitu setiap pendakwaan yang ditentang oleh uruf dan dinafikan oleh adat kebiasaan sesungguhnya ia ditolak dan tidak didengar. Maksudnya kalau dah nas tu tak ada, satu situation yang kita hadapi masalah, nas tak ada, lepas tu uruf sendiri pun tolak perbuatan ataupun situation tu, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai salah satu sumber hukum lah. Dia kena uruf pun setuju dengan perbuatan ataupun situasi tersebut. Baik, yang kedua, kullu ma syahida bihil adah qadiya bihi. Maksudnya apa yang disaksikan oleh adat dihukum dengannya. Okey, yang kedua ni kejap lagi, kalau nak mudah faham, kejap lagi nanti dekat bukti pelaksanaan saya akan cerita macam mana contoh nak bagi faham dengan kaitan kaedah yang B ni. Baik, kita terus kepada slide yang seterusnya. Baik, yang ke C. Yang ke C ni panjang sikit. Aslu annahu mata urifa thubutu syai' min tariqil ihatah wa tayaqqun li ay ma'na kana fa huwa ala dhalika ma lam yatayaqqan bi khilafihi. Maksud dia
kalau senang kita nak faham, apabila uruf ataupun adat tersebut yakin dan tak ada keyakinan lain yang menyalahi, maka bolehlah pakai uruf tersebut. Maksudnya kita dah yakin dah, tak ada reason lain dah untuk kita tak yakin. Memang kita dah confirm, memang betul-betul yakin dah benda ni. So bolehlah pakai uruf tu. Tapi dengan syarat macam saya cerita mula-mula tadi, dengan keadaan ketiadaan nas dan tidak bercanggah dengan syarak lah. Begitu. Baik, bukti pelaksanaan hukum adat yang tadi, yang kaedah yang B yang saya cakap nak kena tengok ni dulu baru nak faham kan. Okey, baik. Kalau kita tengok kepada dua hadis ni, hadis tadi dengan hadis ni, apa yang kita dapat faham adalah bahawa kalau kalian boleh tengok buku pada muka surat 197, Nabi pernah menjatuhkan hukuman di kalangan sahabat berdasarkan adat kebiasaan. Maksudnya Nabi pun buat benda ni. So dalam hadis ni, saya ringkaskanlah maksud dia. Dalam hadis ni ada kes unta betina milik Al-Bara' bin Azib ni dah masuk pagar seseorang. Jadi macam mana Nabi menghukum situasi ini? Maka Nabi telah menjatuhkan hukuman di mana terhadap pemilik harta, pemilik pagar tadi itulah, hendaklah menjaga harta mereka pada siang hari, dan pemilik ternakan yang unta tadi tu, owner unta tadi tu, menjaga ternakan mereka pada waktu malam. So kalau dah masing-masing jaga, tak ada lagi lah kes pencerobohan masuk pagar ni. Begitu. Baik, sama juga dengan yang hadis yang kedua ni. Maksud dia ketika Nabi tiba di Madinah, memang penduduk Madinah tu dia membayar cengkeram atau pajakan buah-buahan untuk tempoh 2 dan 3 tahun. So Nabi bersabda, pajaklah atau cengkeramilah buah-buahan itu menurut sukatan dan tempoh tertentu. Maksudnya Nabi tak larang pun. Kalau dah kebiasaan mereka buat macam tu dan tak ada bercanggah dengan mana-mana syarak, maka boleh follow uruf tersebut. So faham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Maisarah binti Muhammad Safari, nombor metrik I172021117. Okey, saya akan menerangkan tentang pengertian adat dan uruf dan sumber asal kaedah. Okey, kita boleh lihat kepada muka surat 198, iaitu pengertian adat. Okey, apa itu pengertian adat? Apa itu adat? Okey, adat iaitu apa yang menjadi amalan, kebiasaan orang ramai atau segolongan di kalangan mereka. Okey, kita boleh lihat kepada takrif yang lain juga, iaitu perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan sesuatu golongan mengikut cara tertentu dan diterima secara logik. Okey, yang ketiga adalah menurut Al-Jurjani, adat ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Apa yang penting, ia dapat diterima oleh akal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Okey, adat ni kalau nak lebih faham lagi, adat ni adat yang sering dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang. Contoh yang saya boleh ambil adalah adat perkahwinan. Okey, perkahwinan. Okey, adat perkahwinan kat negara kita ni berlainan dengan negara lain. Contohnya negara kita ni, sebelum nak kahwin, kita akan main berisik dulu. Lepas berisik, bertunang. Bertunang baru kahwin. Macam tu, dia ada adat dia. Kalau macam negara lain, adat dia pun macam lain pula. Tak ada merisik. Macam tu lah. Okey, kita tengok kepada pengertian uruf. Okey, uruf sudut bahasa ialah perkara yang dapat diterima dan disenangi menurut perasaan manusia. Uruf juga ialah perkara yang tetap dalam diri manusia dari segi akal dan diterima oleh tabiat semula jadi yang sejahtera. Untuk itu, uruf ialah perkara yang selaras dengan perasaan dan tabiat akibat dilakukan secara berulang kali. Antara lain juga uruf merangkumi perkataan dan perbuatan sama seperti adat. Okey, menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, uruf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang ramai dan dilakukan oleh mereka, baik perkara yang berupa perbuatan atau perkataan atau sesuatu yang ditinggalkan. Okey,
uruf ni sama je dengan adat. Setengah ulama mengatakan adat dengan uruf adalah sama. Tapi ada juga sebahagian ulama mengatakan adat dengan uruf tidak sama. Okey, contoh uruf ni seperti adat juga, adat yang sering dilakukan oleh manusia. Macam tu juga uruf. Tapi contoh yang saya boleh bagilah, nak bagi jelas lagi uruf ni, contohlah okey, sebelum masuk rumah kita akan buang kasut kan. Sebab apa? Bila kita pakai kasut dalam rumah kita, orang akan nampak kita ni macam kurang adab lah kan. Sebab pakai kasut dalam rumah, majoriti kita memang buang kasut sebelum masuk rumah. Okey, berlainan dengan negara, contohlah saya ambil negara Amerika. Okey, mereka akan pakai kasut dalam rumah. So bagi mereka tu dah benda biasa. So benda tu tak pelik lah bagi mereka kan. Tu dia adalah dia punya macam adat-adat lah kan. Okey, so kat sini adat ni bukan melalui perbuatan sahaja, tetapi perkataan pun ada juga kan. Perkataan yang kita sering disebut oleh manusia lah. Okey, kita masuk kepada tarjih perselisihan pengertian. Okey. Tarjih perselisihan pengertian. Sebagai tarjih kesimpulan daripada pengertian yang dibentangkan, adat dan uruf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, iaitu sama ada yang berbentuk perkataan atau perbuatan. Justru itulah menurut pengertian dijelaskan oleh setengah ulama tidak ada perbezaan di antara uruf dengan adat. Bahkan ia adalah perkara sama. Okey, setengah ulama mengatakan adat dan uruf itu adalah sama. Okey, sebaliknya pula setengah ulama lain berpendapat bahawa ada perbezaan tertentu di antara adat dan uruf. Setengah ulama juga mengatakan adat dan uruf ni adalah berbeza. Yang mana adat itu lebih umum daripada uruf. Kerana kadang-kadang berlaku pada seorang atau setengah individu sahaja. Contohnya berhaid bagi wanita. Sedangkan uruf tu berlaku pada semua manusia dan tidak berlaku pada individu atau seseorang lah. Dan maknanya kat sini adat tu lebih umum berbanding uruf. Okey. Kita masuk kepada sumber asal kaedah. Okey. Sumber asal kaedah kita boleh lihat dalam muka surat 200. Okey. Tengok kepada hadis mauquf. Tengok contoh yang pertama saya ambil. Okey. Hadis mauquf yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kata beliau, mara'al muslimuna hasana fahuwa 'indallahi hasanun. Okey. Maksudnya apa yang dinilai oleh kaum muslimin ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin buruklah ia di sisi Allah. Contohnya dalam maksudnya kat sini, contoh kita boleh ambil penentuan had baligh, penentuan haid paling pendek dan paling panjang dan sebagainya. Okey, itu adalah saya ambil contoh untuk yang pertama itulah hadis mauquf. Okey, yang mana hadis mauquf tu bermaksud hadis yang disandarkan pada sahabat daripada sebarang perkataan, perbuatan atau takrir atau sifat. Okey. Kita boleh lihat contoh lain pula. Saya ambil contoh nombor 5, iaitu kaedah itu dibina atas dasar menolak kesukaran terhadap manusia sebagaimana firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Okey. Terjemahannya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey. So kesimpulannya kat sini, ada juga bukti-bukti adat lainlah yang dijadikan sumber hukuman dan ditetapkan sebagai hukum, iaitu contohnya adat masyarakat Arab jahiliah, iaitu beberapa muamalah dan akad yang berlangsung di kalangan mereka. Dan tidak bercanggah lah dengan syarat seperti jual beli kan. Kita boleh lihat kat masyarakat sana.
Okey, walaupun begitu, perlu diinsafi bahawa terdapat perkara tertentu yang tertegah sudut ibadah, namun sudut adat kebiasaan ia dimaafkan. Okey, kita tengok kepada ke surat 202 yang atas tu. Sebagaimana lafaz kaedah ma yu'afu fil adati yukrahu fil ibadah. Maksudnya, apa yang dimaafkan sudut adat dan ditegah sudut ibadah. Okey, kita boleh tengok kepada antara hukum furuk. Tengok pada hukum furuknya. Okey, yang pertama, semayang dalam tandas. Okey, dari sudut adat adalah dimaafkan, namun sudut ibadah ditegah. Okey, semayang tandas. Kalau kita pun kita akan tak bagikan semayang tandas. Sebab apa? Tandas tu adalah untuk kita membuang air besar atau air kecil kan. Tak najis kat situ. So, kat situ dari sudut adat tu memanglah dimaafkan. Tapi dalam sudut ibadah ditegah. Tu adalah antara hukum furuk lah. Yang kedua adalah berwuduk dengan air musta'mal. Adalah ditegah. Namun, sama jugalah dalam sudut adat tu ia dimaafkan. Okey? Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Saya Nur Syafiqah Fitrah binti Yusuf, I17302-408, dan saya akan menerangkan mengenai skop kaedah. Okey, skop kaedah, skop dan bidang fiqh yang dirujuk kepada adat kebiasaan dalam sesebuah masyarakat. Okey, kita tengok contoh yang pertama, iaitu penetapan usia balik bagi kanak-kanak lelaki dan wanita. Sekitar umur 9 hingga 16 tahun bagi lelaki dan wanita. Tetapi kalau perempuan, paling awal datang haid adalah umur 9 tahun. Okey, yang kedua, penetapan tempoh haid atau masa yang paling pendek dan paling lama. Okey, tempoh haid ni, tempoh paling lama ialah selama 15 hari, yang mana normal pula 7 hari. Dan paling pendek ialah sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Okey. Yang ketiga, kadar gerakan yang boleh membatalkan sembahyang. Yang keempat, kadar jumlah sedikit atau banyak najis yang dimaafkan. Okey, contoh najis yang dimaafkan ni ialah macam darah jerawat, nanah ataupun darah nyamuk ataupun kesan najis di tempat istinja itu. Okey. Yang kelima, lama masa antara salam dan menjawab salam serta antara ijab dan qabul. Yang keenam, diiktibar sukatan dan timbangan dengan berlandaskan adat dan uruf. Yang ketujuh, adat dan uruf diiktibar dalam hal yang berkaitan dengan sumpah. Okey, maksud dekat sini ialah seseorang bersumpah tidak akan makan kepala, tetapi ia tidak dikira melanggar sumpahnya jika ia makan kepala burung, kerana adat dan uruf mengkhususkan kepala ialah apa yang dijual di kedai seperti kepala ikan. Okey, kita masuk pula kepada klasifikasi adat. Yang mana klasifikasi adat ni dibahagi kepada dua, iaitu uruf perkataan dan uruf perbuatan. Yang kedua, jenis adat, iaitu yang terbahagi kepada dua, iaitu uruf am dan juga uruf khas. Okay, kita tengok kepada bentuk adat, iaitu uruf perkataan, iaitu ia mudah dan cepat dan juga dapat dipahami. Contohnya, makanan. Sudut diitlakkan atau digelar kepada benda yang dapat dimakan. Kemudian, adat kebiasaan dan uruf daripada sudut dapat dibahagi kepada dua bentuk, iaitu uruf hakiki dan uruf majazi. Okey, apa itu uruf hakiki? Uruf hakiki iaitu perkataan yang dapat difahami terus tanpa perlu ada qarinah. Maknanya kita dah faham benda tu tanpa perlu ada tanda-tanda ataupun qarinah. Okey. Kemudian yang kedua, uruf majazi, iaitu perkataan yang berbentuk kiasan ataupun kita kata sebagai sindiran yang menunjuk kepada makna melalui qarinah atau tanda tersebut. Okey, yang kemudian uruf perbuatan, iaitu perkara yang selalu dilakukan oleh orang ramai. Contohnya ia menjadi kebiasaan manusia, perbuatan atau amalan dari segi kegiatan biasa ataupun kegiatan masyarakat. Okey, kat sini saya ambil contoh
Macam adat masyarakat orang Melayu, mas kahwin dibayar oleh suami kepada pihak isteri sebelum persetubuhan. Okey, kita tengok pula kepada jenis adat, iaitu uruf am. Uruf am iaitu setiap perkara yang menjadi adat dan uruf atau perkara yang dikenali di seluruh negara Islam sama ada perkataan ataupun perbuatan. Contohnya, nazar ia dikenali seluruh umat dan negara Islam, iaitu wajib ditunaikan jika perkara yang dinazar itu adalah perkara sunat atau harus asalnya. Maksudnya kat sini, hukum nazar adalah wajib dengan syarat tidak bernazar kepada perkara yang haram, seperti dia bernazar untuk tinggal solat. Tak bolehlah macam tu. Okay, kemudian kita masuk kepada uruf khas, iaitu perkara yang terkenal di sesetengah negara Islam, iaitu macam perkara yang menjadi kebiasaan sesebuah negara ataupun masyarakat tempat tersebut. Contohnya kat sini ialah, bagi penduduk Malaysia, jika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa meninggalkan kasut, merupakan penghinaan kepada tuan rumah. Tetapi kalau dekat negara Arab seperti Jordan, memasuki rumah orang lain tanpa meninggalkan kasut ialah tidak mengapa, dibolehkan. Kemudian kalau masyarakat Islam Malaysia ni kan, masuk rumah tidak kira rumah sendiri atau rumah orang lain, jika pakai kasut dalam rumah merupakan aib yang besar. Saya Huda Hanani binti Azhar, nombor matrik I172021118. Seterusnya kita pergi pada kehujahan adat. Kehujahan adat, keadaan itu bermaksud boleh beramal dengan uruf dan adat kebiasaan, di mana ia digunakan dalam syarak serta dinilai sebagai dalil memperundangkan hukum-hukum. Di antara dalil yang menunjukkan adat dan uruf dijadikan hujah dan memain peranan penting dalam penetapan hukum syarak ialah, yang pertama, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan di dalam kitabnya, iaitu I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, terdapat suatu kaedah yang dikenali dengan lafaz yang bermaksud perubahan fatwa dan pembezaan-pembezaannya menurut perubahan masa, tempat, keadaan, niat dan adat-adat. Yang kedua, Al-Syah Shihab Ad-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi, yang terkenal dengan Imam Al-Qarafi Al-Maliki, dalam kitabnya iaitu Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawi an Al-Hikam wa Tasrufati Al-Qadi wal-Imam, yang menyatakan dengan lafaz kaedah yang bermaksud sesungguhnya tiap-tiap sesuatu di dalam syariat adalah mengikut adat-adat yang boleh berubah hukuman di masa melalui perubahan adat yang sesuai dengan kehendak adat yang sentiasa baru. Yang ketiga, Imam Najmi Ad-Din Al-Tufi Al-Hanbali, yang merupakan ulama abad ke-7 Hijrah. Beliau telah menulis sebuah risalah dalam konteks mengawal kemaslahatan dengan berdasarkan kaedah yang bermaksud prinsip syarak yang menjaga hak mukallaf kadangkala difahami dengan hukum adat. Adat digunakan dalam masalah fiqh dengan berbagai bentuk. Setiap satunya dibina hukum dengan cara yang khusus, iaitu, yang pertama, adat digunakan sebagai dalil memperundangkan hukum atau dalil mengkhususkan sesuatu nas, atau digunakan untuk membataskan nas. Contohnya yang pertama ialah mengambil dalil harus mudharabah dengan adat. Yang kedua, harus mewakafkan barang dapat dipindahkan melalui adat. Untuk itu, adat dijadikan sebagai hukum sebagaimana contoh tersebut bukanlah atas dasar hakikatnya sebagai dalil, namun sebagai dalil zahir yang boleh merumuskan dalil sebenar. Justru itulah kedudukan menggunakan adat terhadap setengah dalil sebagaimana tersebut adalah untuk mengkhususkan sesuatu nas.
Adat juga digunakan sebagai ukuran kepada mufti dalam usaha mempraktikkan hukum mutlak. Kerana kadang-kadang terdapat nas yang berbentuk mutlak hukumnya dan ada perbezaan menurut adat dan kemaslahatan manusia. Untuk itu, dalam keadaan tersebut, syarak tidak menentukan nas khas bagi setiap golongan manusia. Ia terpulanglah kepada mufti atau hakim untuk mempraktikkannya menurut adat masing-masing. Contohnya, sebagaimana sabda baginda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Yang bermaksud, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubahnya. Berdasarkan hadis tersebut, ulama mentafsirkan perkataan mungkar ialah apa yang menyakiti dan memburukkan orang lain. Ia sama ada berupa perbuatan atau perkataan. Untuk itu, penilaian adat berkaitan bentuk perbuatan mungkar itu berbeza antara satu negeri dengan negeri lain. Oleh itu, syarak menyerahkan penilaian sebenar kemungkaran tersebut kepada uruf dan adat. Khususnya uruf dan adat sebagai pertuturan, iaitu tentang perkara yang dikenali dan meluas, sama ada ia menunjukkan keizinan atau tegahan. Walaupun asalnya penjelasan makna sesuatu yang ada dalam hati melalui ucapan, namun kadang-kala ia tidak perlu kepada ucapan, bahkan memadai melalui adat. Justru itu, adat dikira sebagai perkataan yang menunjukkan kepada sesuatu makna yang diterima oleh syarak serta difahami oleh masyarakat. Antara contoh adat digunakan sebagai pertuturan ialah yang pertama, adat menunjukkan keizinan. Seperti sesiapa yang melihat kemalangan jalan raya menunjukkan keizinan menolong mangsa, kiranya perlu dipecahkan tingkap kereta boleh lakukan tanpa dikenakan ganti rugi. Yang kedua, adat menunjukkan larangan. Contohnya, ada tali rantang pada sesebuah bangunan atau tanda pangkah menunjukkan tidak dibenarkan masuk. Sesiapa yang masuk, dia dikira menceroboh. Seterusnya, adat digunakan kepada pemakaian adat dan uruf dalam bahasa, iaitu ditanggung percakapan manusia di atas uruf yang digunakan secara meluas dan merata tempat. Contohnya, solat atau sembahyang, iaitu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Khususnya menggunakan adat dan uruf di kalangan orang ramai yang boleh mentarjihkan atau menguatkan sesetengah mazhab dalam hukum fiqh. Namun, dengan syarat setiap mazhab yang hendak ditarjihkan mempunyai dalil yang boleh diterima dan sesuatu mazhab mempunyai dalil yang lebih kukuh daripada yang lain. Di situ ditarjihkan mazhab yang agak lemah dengan uruf. Yang terakhir, digunakan kepada adat yang mendatangkan kesan terhadap hukum syarak disebabkan keadaan sekitar masyarakat yang telah menerima perubahannya yang memerlukan pengambilan hukum ihtiyat atau hukum keringanan. Contoh dalam keringanan, diharuskan mengambil upah mengajar Al-Quran dalam keadaan adat masyarakat tidak berminat mengajar Al-Quran dan tidak suka membuat kebajikan dalam pengajian Islam. Okey, baik. Sekali lagi, saya Wan Nur Farahia binti Nordin akan sambung perbincangan ni. Saya akan cerita part last, iaitu syarat adat diiktibarkan. Okey, jadi bab syarat ni kalian boleh tengok pada muka surat 208. Okey, baik. Syarat dekat dalam buku ni dia ada 5. So saya akan ceritakan dengan ringkas supaya kita semua dapat faham apa yang ini maksudkan. Okey, baik. Yang pertama, adat dan uruf mestilah digunakan secara meluas atau menyeluruh. Maksudnya macam mana? Menyeluruh dan meluas ni maksud dia macam mana nak boleh faham? Okey. Maksudnya kau tahu, aku pun tahu. Kau buat, aku pun buat. Bukannya kau buat, aku buat, dia tak buat. Itu tak menyeluruh. Maksudnya semua, kau, aku, dia, semua guna, semua tahu. Itu yang maksudnya
secara meluas dan menyeluruh. Kalau tak digunakan secara meluas dan menyeluruh, manakan ia dipanggil uruf. So mana boleh dia nak dijadikan sebagai sumber hukum yang saya cerita pada mula-mula tadi. Okay, baik, harap fahamlah. Yang kedua, hendaklah adat itu adalah umum dan di dalam semua negara Islam. Maksudnya uruf yang kita guna tadi tu, dia bukan sekadar di Malaysia saja, malah dia turut diketahui dan juga digunakan di seluruh negara Islam. Tak kira lah dekat Syria ke, dekat Palestin ke, dekat mana-mana lah negara Islam. So orang semua tahu, orang semua orang semua faham tentang uruf tersebut. Macam itulah. Okay, baik. Yang ketiga, adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum lain yang mempunyai hujah atau dalil nas. Sekiranya ada terbatal adat tersebut. Okay. Macam yang saya sebut pada mula-mula perbentangan tadi, saya kata nak guna uruf ni mestilah dia dalam keadaan ketiadaan nas ataupun tak ada hujah lain, dan dia juga tidak bercanggah dengan syarak. So barulah kita dapat guna uruf ini. Gitu. Baik, yang keempat, hendaklah adat dan uruf yang ditanggungkan perkataan atau perbuatan orang yang melakukan tindakan memang ada ketika datangnya nas syarak. Okey. Macam mana saya nak cakap? Okey. Satu contoh yang kita nak mudah faham, mungkin saya boleh gunakan contoh ni mungkin. Contohnya pada suatu hari di hari raya, bunyi macam lagu tapi bukan nak nyanyi. Saya nak bagi contoh je. Di hari raya, hari yang mulia lah. Adat kita sebagai orang ni, orang Melayu ni kan, bila raya je kita bila raya je kita akan bagi duit raya kan. So benda tu boleh tak kalau kita bagi duit raya? Jawapannya boleh lah, sebab ada kan dalil yang berkaitan dengan sedekah. So aktiviti kita bagi duit raya tu tak salah lah, dan nas yang ada pun tak bertentangan dengan aktiviti kita memberi duit raya tu kan. So kita boleh ambil pahala sedekah dekat situ. Faham tak? Saya cuba nak bagi faham ni. Allahu Akbar. Okey, baik. Yang terakhir, hendaklah uruf dan adat merupakan suatu kepastian. Suatu kepastian macam mana? Suatu kepastian ni adalah sesuatu yang tiada ya ke. Kalau ada ya ke tu maksudnya tak pastilah. So kalau kepastian ni tak adalah benda tu. Confirm dah, pasti dah benda tu. Okay, baik. Secara rumusannya, apa yang kita dapat faham daripada tajuk ni, maksudnya poin apa yang kita dapat ambil daripada tajuk ni adalah kalau berlaku antara adat ataupun uruf ni dengan syarak, maka kita kena teliti dulu. Kita kena teliti dengan detail dulu, sama ada nak ambil yang mana, nak ambil uruf ke nak ambil nas tu dulu. Mestilah kita kena ambil nas dulu, sebabnya kalau tak ada, kalau sesuatu kaitan tu tak ada sesuatu situasi tu kalau tak ada kaitan dengan syarak, maka kita dahulukan yang uruf tadi tu. Begitu. Tapi kalau situasi tu ada kaitan dengan syarak, maka kita kena dahulukan syarak. Oleh itu, segala adat dan uruf yang fasad itu tidak diiktiraf dari sudut syarak. Jadi setakat ini sahajalah perbentangan daripada kumpulan kami, yang lebih datangnya
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang lagi lemah itu datang daripada kami sendiri. Kami memohon jutaan kemaafan jika terdapat salah silap yang berlaku sepanjang perbincangan ini. Kami mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala